tapi tak kena ulang. Jadi ada ke tidak fiqh pada masalah ni? Kita ingat Qadi Amrani hafizahullah, ketika mana beliau ditanya berkaitan dengan bila mana handset berbunyi kita tengah solat, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Dan benda ni kita kena tahu. Dibaca satu hadis berkenaan dengan satu ketika sahabat ni mari tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, hamba semaya tempat hamba nak sujud ni ada batu. Apa boleh ke tidak kalau hamba nak sapu batu tadi? Yalah kalau kena kepala bekok lah. Nabi kata semaya. Sahabat tanya balik, ya Rasulullah, ada batu ni boleh ke tidak? Jadi Nabi kata, sapuhlah dengan sekali sapu kemudian sujud. Maknanya Nabi nak oyak, kalau benda terparuk boleh. Boleh untuk alih ke benda-benda yang menghalang kita daripada sujud tadi. Mungkinlah memberi kesan pada tubuh kau ataupun dari sudut lain. Jadi Qadhi Amrani ni dijawab, dia kata handset bunyi, apa boleh kau tidak kalau kita ni nak tutup handset? Learning maknanya teknologi sekarang, kalau dulu payah nak boleh kau tekan, nak muk senyap tu, banyak benda kita kena buat. Kena buka handset dulu, dah tekan situ, tekan sini. Cuma handset lo ni alhamdulillah, maknanya kalau kita tekan butang tepi dia tu, dia senyap dah. Kalau handset hot learning lah, Android ni, maknanya kalau bunyi enggak, maknanya kita gagak tekan punak tepi dia tu, tuk, dia pun dipanggil mute silent. Maknanya tak bunyi, tak kukuk dah lah, kita pun lega. Jadi dia tanya Syekh, boleh ke tidak, maknanya hamba ni nak tak sewi bunyi handset tadi lah, sedangkan hamba tengah semaya. Qadhi Amrani hafizahullah ta'ala dijawab, dia kata pada hamba, dia kata berdasarkan kepada hadis tadi, hadis sahabat nak sujud atas batu tadi. Lalu dia tanya Nabi, ya Rasulullah, pada mana ni hamba kena sujud juga ke? Tak boleh ke hamba alih batu tadi? Bila Nabi sebut, Nabi kata alih lah. Dia sekali alih, Qadhi Amrani dikeluarkan fatwa, dia kata maka boleh sekiranya berterusnya benda tu tadi sehingga mengganggu orang. Kita sendiri tu ni sama telah lah, bahkan orang lain ni terganggu lagi. So maka boleh untuk kita tutup ataupun buat mute silent handset tadi, kerana dia punya kesan dia lagi besar kepada mereka-mereka yang mengerjakan solat. Cuma jawapan-jawapan lagu ni di Malaysia kita ni tidak semua boleh terima. Tidak semua boleh terima. Kerana dalam mazhab Syafi'i, pergerakan yang banyak diiktibarkan oleh orang ramai, maya ke main handphone, maka boleh menyebabkan batal solat. Ini persoalan. Apa yang perlu kita faham di Jumaat? Mana-mana pergerakan yang perlu pada masa tersebut. Sebab perbahasan batal adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkait dengan masalah solat ataupun yang tidak perlu. Ini kita kena beza. Mana yang perlu, mana yang tidak perlu ketika dalam solat. Kalau kita Allahu Akbar duk main kilah dengan baju, nak sabuh dah. Banyak pergerakan tadi boleh menyebabkan batal. Tapi kalau benda tu kesan dia besar dan sebagainya, kita mempergerakkan untuk benda tu tadi supaya tidak ganggu orang, maka itu adalah di antara perkara-perkara yang dibolehkan. Bahkan kalau ada ular depan, nak semaya kan kata ular. Kalau kita tubuh ni tidak mengalihkan daripada kiblat, ni kita tanya Profesor Dr. Hasan Haidar Al-Waili hafizahullah, tanya Syekh berkenaan dengan hadis Nabi suruh supaya bila mana ada binatang-binatang bisa pukul al-hayah, supaya kita pergi katok binatang tadi. Syekh kata kalau bos dan molek kita berada di arah kiblat, perbuatan tadi tidak menyebabkan kita ni teralih arah, maka lepas kata ular tadi boleh klik sambung solat. Melainkan perbuatan kita ular ambak batal dah. Hak tu kena semaya semula. Maknanya nak cerita, siapa setara tu dalam Islam sekalipun berkaitan dengan solat,
namun dalam masa yang sama kita kata sini di sana adanya keringanan dah yang diberikan. Hari Jumaat kenal Ustaz Jah, Ustaz Nur Azariza. Ini dia cerita, satu ketika dia mengajar di masjid Al-Ketupak. Ini kita dengar dia cerita dalam kuliah. Soalan yang sama diajukan. Ni kita nak cerita penerima orang. Perkara yang sama ditanya, Ustaz, boleh kata oleh hamba nak mampu handset ni tengah semaya? Dok handset bunyi. Tapi iyalah, kalau setakat kering-kering okeylah. Ataupun tek-tok pah bunyi lagu tu, pah mana ada orang nak set dia punya asringtung dia tek-tok ni. Ya nak sedap-sedap sikit Ali Aziz ke. Dok. Lagu Inuste ke. Baru menyakut, baru belaga angin. Mana? Bukan masalah belaga angin, masalah dari semaya ni. Jadi Ustaz Jah dia jawab. Supur ni Qadhi Amrani tak dijawab. Bila dijawab dia kata boleh dengan syarat tadilah. Maknanya yang sekali ni mudah kita terketah sekali tu dia senyap. Ataupun kalau ambil buka, tutup masuk poket. Tak ada siapa giliran dia minggu depan. Kita telefon. Dia kata, Ustaz, hamba minta maaf banyak lah. Setakat ni je lah Ustaz ngajar masjid kita ni. Ni kita nak cerita penerimaan orang. Sedekah kalau kita tengok jawapan Ustaz Jah tadi, Qadhi Amrani hafizahullah, dia jawab dia guna dalil yang sama. Dia Ustaz Jah jawab dengan dalil yang sama dia bawa. Tapi penerimaan masyarakat pula dari sudut tu. Ini berlaku kesukaran lah. Dan kita agak minggu depan boleh mari lagi lah. Mana? Takut Ustaz pun dikerak disebabkan tajuk jawab telefon. Bukan kata jawab hello, kawan duduk semaya. Bukan. Tutup sahaja. Ini kena faham. Kalau kita kata jawab, mak kawan tengah semaya demo, kubel sungguh. Tu nak sabar lah. Ustaz mana mari mengajar sebut semaya, tak mata lagi setara tu. Kalau kita berita pecah. Mana? Cuma sini maknanya kalau handphone tak dibunyi, kita tekan mana-mana pun nak dia senyap. Maka itu dibolehkan kerana dia punya kesan dia adhar. Maknanya lebih memberi mudarat kepada orang ramai hak semaya dari sudut kekhusyukan. Kerana solat di antara nilai-nilai yang paling diambil kira iaitu adalah kekhusyukan di dalam solat. Baik. Jelas Jumaat dah. Tajuk ni cuma kalau handset duduk atas latar tu payah kalah lah. Kalau duduk tubuh kita ni mudah. Duduk sini kau tekan sepunak. Duduk poket tekan sepunak. Nak kita ni stay ada big ni. Handset buh dalam big. Tak depan pula. Hak tu. Memang perlu pakai suit. Nak sedang molek ngata email baca panjang. Sedang molek ngata email baca panjang pula. Lagi perlu tu dia. Rasa tak mari dah masjid pas ni. Mana? Kena hak ni. Cumanya di Jumaat, kalau kita perhati balik dari sudut bacaan, kalau kita mengaji fiqh ni kan, adalah satu ketika, hadis ni cuma kita tak ingat daripada Anas bin Malik ataupun sahabat yang lain. Nabi SAW satu ketika Nabi cerita kepada sahabat. Nabi kata satu ketika hamba tengah semaya, katanya Nabi, wa ana uridu italatha. Dia katanya Nabi pada masa tu aku nak memperpanjang kebacaan dalam semaya. Memang ada hasrat. Dah? Maknanya Nabi berhasrat untuk dalam semaya ni Nabi nak baca panjang. Tengah Nabi semaya, Nabi kata fa asma'u buka as-sabi. Nabi kata aku terdengar suara tangisan kanak-kanak. Suara tangisan maknanya ada budak jerit. As-sabi ni maknanya bayi lah. Kalau kanak-kanak ni kita boleh guna aktif. Dah. Jadi bila Nabi dengar suara budak jerit tadi, fa atajawwaza fi salati mimma a'lam min shaddati wajdi ummihi min bukai. Apa dia Nabi buat hari Jumaat? Asalnya Nabi nak baca panjang. Bila ada budak tadi menangis tengah solat tadi, fa atajawwaza fi salati, maka Nabi SAW memendekkan bacaan dalam semaya tadi. Kerana katanya Nabi mimma a'lam, Nabi kata aku lebih mengerti
min syiddati wajdi ummih, iaitu betapa beratnya perasaan seorang ibu, min bukai, tangis anak kecil dia tadi. Jadi bolehlah kalau kita semaya walaupun kita baca panjang, mungkinlah ada suatu benda yang berlaku dan kita tengok benda tu pun tak selesai lama. Jadi boleh untuk kita memendekkan bacaan, maknanya lepas pada teh tak boleh pendek. Takut tehnya dibaca ia kan nak berdua ia kena saya perutnya rokok. Ustaz kata boleh pendek, tak boleh. Ini bagi rukun. Maknanya pendek sini lepas pada kita baca teh, kita baca sedua ayat rokok selekeh boleh. Berdasarkan hadis ni. Kemudian dalam masa yang sama, batasnya tamakninah yang paling minimal kita tak boleh tepuh. Satu kali lafaz tasbih. Maknanya siapa dia hok cepat tapi dalam masa yang sama tamakninah dia tinggal. Ataupun tamakninah dia tak cukup, dia punya kadar minimal dia. Macam rokok bangun selalu supaya matu. Tu semaya tak sah tu. Nabi suruh sahabat klik irji fasal fa innaka lam tusal. Nabi kata mugi semaya semula lah. Maknanya dia kena jaga batasan minimal tamakninah tadi. Cuma dia boleh pendek lah baca. Maknanya dalam rukuk subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, dalam sujud subhana rabbiyal a'la, duduk antara dua sujud rabbighfirli. Ini hak kita cerita ni baca hak pendek. Dan melepasi batas minimal tamakninah. Ini di antara benda kita kena jaga dia insya-Allah. Baik. Sebenarnya mungkinlah kita sentuh ni sebab ini di antara apa yang perlu kita ketahui semualah. Tidaklah kita kata sini cerita tadi semata-mata untuk nak fokus kepada telefon bunyi tadi, tidak. Jadi berkebetulan dengan benda tu berlaku, paling tidak bila mana kita berada dalam situasi tersebut, kita tahu apakah yang boleh kita buat pada masa tu dan gapo dia hak kita tak boleh buat pada masa tersebut. Baik. Ya. Sepak jauh takut pergi telinga ke? Sebab benda tu dia tak selesai sebenarnya. Sebenarnya kalau baik, kalau duduk depan kita lah contoh, paling tidak ketika mana sujud tu boleh lah. Sujud tu boleh tekan dia punya punak tadi. Jelas dia jemaah. Maknanya paling tidak ketika mana sujud, handphone tu akan dekat dengan kita. Daripada masa tu boleh tekan. Betul lah walaupun sebaiknya kita silent handphone nak masuk masjid dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak teringat belagak gaduh ke. Masuk masjid orang dah komak contoh. Tak telitah dah kitanya handphone ni. Kita akan telitah amba nak widah takbir. Ngatu imam. Amba tak sewidah masbuk. Kadang-kadang kita sapa bunyi tu imam baca qul huwallah. Bekabuk unggah. Mana? Berkebuk unggah hak tu, jadi terlucuk dah lah hak. Asalnya memang niat nak silent tapi terlucuk dah lah. Tak teringat dah. Tak ada dah moga takut dia masbuk ni. Walaupun kalau kita belagak gaduh, time tu unggah masuk masjid pun, ni di antara benda hak Nabi tak berapa suka juga. Ada hadis ke? Nabi cerita sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah kita duduk semaya dengan Nabi, tiba-tiba bunyi gegak luar. Sahabat semaya dengan Nabi, bunyi bising di luar masjid. Bila bunyi gegak, lepas pada semaya, Nabi tanya sahabat, ma sya'nukum? Nabi tanya, "Guano gegak tadi ni orang duduk semaya?" Jadi sahabat jawab. Maknanya suara orang jatuh lah. Idza sami'a jalabata rijalan. Dalam hadis tersebut. Maknanya kami terdengar riuh rendah daripada suara lelaki. Macam kita lah. Siapa masjid? Tak imam baca qul huwallah. Ataupun tak imam baca surah pendek lah. Ataupun nak sudah ayat tak imam baca. Mungkin kita mari masjid dah. Rasa tak si masbuk lah. Unggah masuk masjid. Kadang-kadang selipar hok pakai kaki tu nak cak mari duduk depan mula. Derah pecak ni. Mari duduk depan. Jadi bila Nabi sudah semaya, Nabi tanya sahabat, "Ma sya'nukum?" Nabi kata, "Guano gege tadi ni, orang duduk semaya."
Sahabat jawab. Dia kata, ya Rasulullah, ista'jalna ila salah. Maknanya kita bunyi geger tadi sebab kita bergegas. Kita bersegera untuk semaya ni lah, nak widah. Tiba-tiba Nabi sebut pada sahabat. Nabi kata semula-semula fala taf'alu. Boleh buat, Nabi kata semulanya. Nabi lagi. Nabi kata idza ataitukum al-masjid, Nabi kata jika kamu mari ke masjid, fa'alaikumus sakinah. Maka hendaklah kamu mari dalam keadaan tenang, relax. Ada sebablah Nabi sebut lagu tu. Betul hari Jumaat kita masuk masjid, belagak gaduh, unggar ke, berjalan laju ke, mari, dia duduk di sah, kita takbir Allahu Akbar, kita perokok. Sedang molek tu imam rokok lagi. Kalau kita baru nak turun rokok, tu imam kita bayar, tu imam duduk diri dah, kita teruslah solat tadi. Tapi kita kena tambah rakaat kalau kita tak ada rokok dengan tu imam. Tapi kalau bila mana kita ada rokok dengan tu imam, selesai dah lah. Rakaat tu dikira. Dah? Rakaat tu dikira. Cuma hadis dia kita tak ingat. Nabi kata wa man adraka rak'atan faqad adraka as-salah. Maknanya orang yang ada rokok ni, maka dikira dia ni dah semaya rakaat tu. Cumanya bila kita sampai di takbir tadi, lagak gaduh ni, kita rokok, tak imam pun sami Allahu liman hamidah. Lega dalam kitanya hamba tak masbuk, contoh. Ataupun hamba dari rakaat ni. Tapi lepas pada tu imam kata sami Allah tadi tu gak. Ini kesal dia. Sedangkan di antara yang dituntut dalam solat iaitu adalah gaul dia Jumaat khusyuk. Ini di antara yang dituntut. Kita daripada satu sudut, kita terlepas daripada satu sudut yang lain. Sebab tu Nabi kata, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Nabi sebut dah sahabat tadi mula-mula bola buat lagu ni. Mari dah dekat ada tenang masjid. Walaupun sahabat jawab ista'jalna, maknanya kami mari derah-derah ni, bonggar ke berapa geger ke, bukit-bukit nak buat benda lain, mari bersegera untuk semaya. Nabi kata pun begitu, semula-semula buat lagu ni. Mari dalam keadaan tenang. Supaya apa dia? Supaya kita semaya tadi, Allahu Akbar, sami Allah liman. Kita tahu apa dia kita buat. Kita tahu apa dia kita baca. Supaya kita semaya pun hati kita ni khusyuk. Sebab tu di akhir hadis Nabi kata wa ma adraktum fasallu. Mana-mana hak kita ada dengan tu imam, terus ke solat. Wa ma fatakum, mana kita terlucuk dengan tu imam faatimmu, maka lepas pada tu imam wisalah, maka hendaklah kita cukup ke bilangnya rakaat tadi, insya-Allah. Baik. Cumanya kalau kita sampai masjid, tu imam tengah sujud, sepatutnya kita kena takbir sujudlah. Di sana adanya hadis. Nabi suruh kalau kita mari masjid semaya berjemaah ni, mana tu imam buat, Nabi suruh kita buat situ. Nabi tak suruh tunggu. Sebab galik orang sampai masjid, mula-mula di belakang gaduh masuk masjid, dia berasa dia rakaat tu. Dia sampai di saf, tu imam pun sami Allahu liman hamidah. Maknanya tak adalah dianya rakaat tu. Dia pun tu imam sami Allah ni dipakai paling kat lain jadi pegak mata. Dia duduk diri sebab dia rasa kalau hamba tebing buat tak ada gia untuk hamba. Dia berasa lagu tu. Dah lah rakaat tak dikira, paring pula habis. Sedangkan kalau kita tengok beberapa hadis Nabi SAW, Nabi agak tegas supaya kita masuk semaya dengan tu imam ni, mana tu imam buat, kita takbir, kita buat atau imam buat. Cuma Nabi kata jangan kamu kira ke ia sebagai satu rakaat. Jangan kira ia sebagai satu rakaat. Ni di antara perkara-perkara yang ramai terlucu, ramai terlepas pandai. Sebab kadang-kadang kita ni manusia ni hamba Allah, kita kadang-kadang tu kita amat berkira dengan Allah dalam bab ibadat. Sedangkan kalau kita perhati semula hari Jumaat, adakah tidak sebelum tidur semalam kita minta supaya ya Allah perhidupkanlah hamba hari ni? Ada tak hari Jumaat? Nak malam dalam usia kita, start daripada kita maknanya cukup umur sampai hari ni, pernah tak kita tidur malam kita minta kepada Allah, ya Allah panjangkanlah usia hamba, ya Allah? Pernah tidak hari Jumaat? Tapi tengok pagi ni boleh bangun.
Walaupun ada tak minta, Allah Subhanahu wa taala tetap kurniakan kehidupan kepada hamba-Nya selagi mana tak sampai masa. Maknanya kita nak cerita sini betapa Allah Subhanahu wa taala tidak kira dengan para hamba-Nya. Baik. Hari ni hari Jumaat dah. Pagi ni insya-Allah kita akan sambung. Masih lagi dalam salatul musafir, iaitu semaya musafir. Siapa nak berapa hari tu hari Jumaat? Minggu lepas? 2 minggu lepas. Minggu lepas kita dah baca dah muqaddimah berkenaan dengan salatul musafir. Nombor 3 hari Jumaat dah. Nombor 3. Tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju selain pada hari mula sampai dan pada hari akan keluar. Baik. Ini ada perbahasan sikit dalam mazhab Syafi'i. Tajuk maknanya sini menghimpun ke semaya ni kita boleh himpun selagi mana kita tidak berniat untuk menetap di satu tempat selama 4 hari. Masalah hari ini pun dalam mazhab Syafi'i ada perbahasan. Ada sebut 4 hari tak termasuk hari masuk hari tobik. Ada sebut 4 hari tu kira sekali dah. Kalau tengok kepada ibadat haji yang dilakukan oleh Nabi SAW, ini ada khilaf. Maknanya benda ni dalam mazhab Syafi'i sendiri. Tak apalah, apa yang penting sini, maknanya kita tidak berniat untuk menetap di satu tempat selama 4 hari. Kalau kita niat untuk menetap di tempat tersebut 4 hari penuh, maka kita hanya boleh untuk qasar dalam perjalanan sahaja. Bila mana kita sampai kepada satu-satu tempat, kita dah dikira sebagai status mukim. Melainkan sekiranya kita duduk tidak lebih daripada 4 hari. Ni ramai orang salah faham bab ni. Dah? Maknanya kalau kita tetap satu tempat tadi kurang pada 3 hari, boleh ke tak boleh untuk qasar lagi? Untuk qasar. Pertama dia kata sini, okey, baik, kita bincang bab qasar. Boleh ke tidak untuk kita qasar kalau kurang daripada 3 hari hari Jumaat? Ataupun kurang daripada 4 hari? Ataupun tak cukup 4 hari? Boleh ke tidak? Boleh. Tapi kalau kita memang niat untuk duduk 5 hari, 6 hari, 7 hari, memang tetap dah ni. Ambil tiket siap dah. Jadi bila mana kita sampai situ, dalam masalah qasar ni, bila sampai tepat kita dah bukan status musafir, kita dah dikira sebagai status muqim. Jadi kita hanya boleh untuk qasar ni dalam perjalanan ni sahaja, bukan tempat kita sampai tadi. Baik, jelas jemaah dia. Apabila berniat menetap selama 4 hari, jadilah tempat yang dituju itu seolah-olah negerinya atau tempat tinggalnya yang tetap. Kira muqim lah. Maknanya kita bertukar status. Kita duduk di rumah kita muqim. Kita keluar daripada kawasan rumah, kawasan kampung, kita musafir. Masa tu selekeh, qasar, selekeh. Hak ni kalau kita duduk lebih pada 4 hari. Bila mana kita sampai tempat yang dituju, kita dah masuk kawasan dia, maka kita dah dikira muqim. Kita hanya boleh untuk qasar dalam perjalanan sahaja. Baik. Oleh itu tidak harus untuk bersolat qasar lagi di situ, dan haknya untuk bersolat qasar kekal semasa dalam perjalanan sahaja, baik perjalanan baik perjalanan ala kelik. Lainlah kalau kita ni berpindah gandah contoh. Betul lama, tapi kita ada tempat-tempat yang dituju, destinasi yang berasingan. Mula-mula kita pergi rumah anak mana? Gua Musa. Duduk 2 hari sana. Betul kalau ikut lebih kurang seminggu kita musafir, tapi duduk Gua Musa dulu. Hari yang kedua, hari yang ketiga kita terus ke perjalanan. Pergi rumah anak mana? Gombok. Lepas tu duduk 2 hari, kita pergi rumah anak pula. Mana? Putrajaya. Lepas tu naik atas Nila, tapi kita duduk dengan kadar tadi. Tu tak ada masalah, dia nak jamak selekeh. Dia nak qasar semaya dia selekeh.
Sebab situ jarak di antara satu sama lain itu tadi menyebabkan dia terkeluar daripada status mukim. So, yang kedua, ketetapan hari berada pada satu tempat tadi. Sebab hak ni kita tak bicara, hak kita banyak destinasi ni. Hak ni kita bicara hanya satu destinasi sahaja. Baik. Kemudian hari Jumaat, seorang yang berniat tinggal di situ tempat, seseorang yang berniat tinggal di sesuatu tempat kurang daripada 4 hari. Orang yang berniat kurang daripada 4 hari pula. Atau tidak pasti tempohnya. Ahli Jumaat tak tahu. Ambo ni mari kerja ni, kalau ikutnya siapa siap kerja. Cuma ambo tak cerak bila selesai. Contoh kena berapa dia? Macam-macam lah kita urus. Maknanya ada pengurusan kita, bicara kau kabel telefon sana, kau contoh kerja kita ni. Baik, tengok sini berapa hari. Kerana melakukan tugas yang belum tentu selesai tugas tadi. Kita tak tahu bila, tak boleh nak agak. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kemudian dia kata sini, dalam keadaan yang pertama, maka dia mengharus qasarkan solatnya sehingga kembali ke tempat asalnya. Selagi tak selesai kerja tajuk dia ni. Kalau tiket kita ambil pergi balik dah, kira selesai lah. Dah. Tak boleh lah. Tiket kita ambil pergi balik dah. Lepas tu pula lebih pada 4 hari ataupun lebih. Baik, tak boleh lah. Maknanya kita kena semaya tamam, tak boleh qasar. Baik. Sementara dalam keadaan yang kedua pula, kedua ni hak mana ni? Hak mula-mula tadi dia sebut kalau dia duduk kurang pada 4 hari, maka sepanjang dia siapa, contoh nak pergi rumah anak, mana hari Jumaat? Sungai Buloh. Hari Jumaat hari ni pergi Sungai Buloh, pergi duduk sana, tapi kurang daripada 4 hari. 4 hari ni 4 hari penuh lah. Kurang daripada 4 hari, macam kita sebut tadi, perbahasan tajuk 4 hari penuh termasuk hari masuk tubik. Kedua dalam mazhab Syafi'i ini dia ada 4 hari, namun dalam masa yang sama tak termasuk hari tubik dengan hari masuk dengan hari tubik. Ini perbezaan pandangnya. Baik. Jadi hak mula-mula tadi, kalau kita duduk Sungai Buloh, duduk apa hari? 3 hari lebih, 3 hari setengah kau contoh. Tak cukup 4 hari. Jadi kita sampai situ kita masih lagi boleh qasar solat. Ni dia nak sebut. Maknanya siapalah kita duduk 3, kemudian kita kelik, boleh. Atau selesai terus. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalulah tugas kita ni tak selesai, tak tahu bila, tak cerak lagi, tiket pun tak ambil lagi, ataupun kita pergi dengan kereta sendiri, tak tahulah bila selesai. Mak weh, kau duduk main hari-hari kena tangguh sama, tugas saya tak selesai ni. Berapa hari kita boleh qasar semaya? Ni hari Jumaat kena perhati dah. Kena perhati molek. Baik, sebab ramai hak keliru tajuk ni. Jadi dia kata sini, sementara dalam keadaan yang kedua pula, keadaan mana? Hak kerja tak selesai. Walaupun dia pergi gua Musa, dia harus mengqasarkan solat selama 18 hari. Jelas? Jelas hari Jumaat? Berapa hari boleh? 18. Kalau dia tak tahu bila nak kelik, moga bini 4 orang. Mana? Jajak sini. Tak tahu apa hari gini. Pas nak cara anak ni pula, nak cara anak anu pula, nak cara anak anu lagi ni pula. Hak tu baru 4. Jadi dia boleh selama 18 hari. Dah? Bermula sampai pada hari, dia kata sini, selain pada hari mula sampai. Hari mula sampai tak kira, hari perjalanan. Dan pada hari keluar meninggalkan tempat tersebut. Jadi berapa kali capur dua tu? Jadi 20. Ni pada perbahasan ni Jumaat. Kita nak cerita. Memang banyak khilaf dalam tajuk hari dan juga jarak permusafiran. Kalau ahli Jumaat tengok dalam kitab Fiqh Sunnah Syekh Said Sabiq, dikata ulama berbeza pandangan jarak sahaja 20 lebih pandangan. 20 lebih pandangan. Hak bicara tajuk jarak. Cuma kalau kita pergi kepada ulama-ulama fiqh, ulama-ulama mazhab,
Ulama mazhab paling minima dalam 70 kilo lebih. Paling minima. Dalam mazhab Syafi'i pun berlaku berkali-kali perubahan dari sudut jarak. Bermula dengan 89 kilo, lepas turun 86 kilo. Hak terbaru kalau kita tengok dalam fiqh manhaji ni lebih kurang 81.6 kilo. Kalau 81 kilo lebih kurang itulah. Lebih kurang tu. Dan kita kena faham tajuk jarak ni dia panggil tajuk yang bukan tajuk macam semaya 4 rakaat, ia tak boleh jadi 3 dah. Nampak tak? Maknanya tajuk jarak ni tajuk lebih kurang. Bukan tajuk satu jumlah yang tetap. Tak boleh, dia tak boleh kurang daripada ni. Kurang daripada ni kira tak sah. Walaupun 100 meter tak boleh. Dah. Dia panggil hak ni dalam bab takrib. Lebih kurang. Takriban. Jelas ahli jemaah. Bukan dengan jumlah yang tepat. Itu nombor 2. Maknanya kita kena faham ni. Jarak yang dibolehkan orang tadi untuk qasar dia punya semaya, ulama berselisih kepada 20 pandangan lebih. Cuma kalau tengok dari sudut mazhab 70 kilo lebih paling kurang, sehinggalah dalam 90 kilo. Ada? Ini 4 mazhab. Baik. Mana kok dia ambil tajuk ni dalil ni? Kok sebut kata kalau kita tugasnya tak selesai, boleh sampai 18 hari. Boleh sampai 18 hari. Hal ini berdasarkan hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu an. Katanya, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fatha fa aqama bi Makkah 18 lailatan la yusalli illa rak'atain." Aku berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama baginda ketika mana pembebasan Makkah. Ketika mana pembebasan Makkah, peristiwa Fathul Makkah. Baginda tinggal di Makkah selama 18 hari. Nabi duduk situ. Hak bilangan hari qasar tadi, ulama ambil tajuk haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketika sahabat ataupun ulama-ulama mazhab ni dia ambil kira hadis-hadis Nabi, hak cerita tajuk haji Nabi. Hak tu tubik 4 hari tu. Hak tubik 18 hari ni berdasarkan kepada kisah Fathul Makkah. Dan baginda tidak bersolat kecuali mengqasarkannya 2 rakaat. Melainkan ngorik lah. Ngorik tak boleh nak buat dah setengah. Maknanya 3 lah Nabi buat mengoriknya. Hak lain tadi 2 berlaku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini dia cerita bakpo Nabi 18 hari duduk situ. Ini ada sebab dia. Nabi SAW telah tinggal di Makkah selama tempoh tersebut pada tahun pembebasan kerana untuk memerangi puak-puak Hawazin. Ini di antara sebab. Dan baginda mengqasarkan solatnya sedangkan baginda tidak pasti berapa lama baginda terpaksa untuk tinggal di situ. Sebab tak lama lepas tu barulah Nabi kelik ke Madinah. Baik. Jelas di jemaah. Dah? Beza tak? Okey. Seterusnya nombor 4 pula. Tidak mengikut imam yang bermukim. Ini syarat. Macam kita sebut minggu lepas lah tajuk ni. Syarat orang nak qasar ni, dia tak boleh ikut. Kalau dia nak qasar, dia tak boleh ikut tu imam mukim. Tapi kalau dia sampai pada masjid orang tengah semaya, hak sunnahnya dia ikut. Cuma dia kena semaya tamam. Maknanya dia kena semaya penuh. Iyalah kalau kita duk main gelawak kat luar ni, takut orang salah sangka dengan kita. Dia mau duk semaya dalam, pas kita duk main luar. Takut orang jadi kau pelik. Macam peristiwa Nabi tanya sahabat lah. Duk, sahabat mari 2 orang, dia dah tahu tu dia. Nabi kita tanya, tidak demo Islam. Kasar. Kasar Nabi sebut lagu tu. Cuma Nabi nak ajar lah sebenarnya. Supaya tidak menimbulkan fitnah pada orang lain. Ataupun sangka buruk.
Jika berimamkan seorang yang bermukim, maka dia hendaklah bersolat sepenuhnya mengikut imam tersebut dan tidak harus untuk mengqasarkannya. Jelas lima dah. Tak apalah kita tak usah duk mikirlah. Oh, tu imam berapa rakaat ni? Berapa rakaat tu niat. Kalau kita singgah situ Zuhur, saja hamba semaya Zuhur, niat dalam hatinya 4 rakaat. Ngikut imam. Allahu akbar. Selesai. Dah. Cuma kalau kita nak jamak lepas tu, sudah semaya tak dikat, pergi jamak. Tak apa. Kalau kita nak qasar pun boleh masa tu. Semaya asal kita tu depan tu. Cuma hak tak boleh ni adalah semaya hak mula-mula dengan tu imam tak di kita semaya. Ataupun kalau kita jamak takhir, maknanya asal ni kita semaya penuh dengan tu imam. Kalau kita betul sampai di masjid. Kemudian hak zuhur kita nak jamak takhir tadi, maka hak tu kita boleh buat qasar lah. 2 rakaat. Jadi ada orang salah faham. Bila hamba ni start dah semaya tamam, hamba dalam musafir, sebab hamba ikut tu imam, dia pergi faham seolah-olah terputus dah keringanan untuk qasar semaya. Ni ada hak faham lagu ni. Jadi boleh betul semula. Maknanya mengikut situasi, kalau kita semaya tak imam, semaya penuh, dan kalau kita nak qasar lepas pada semaya yang seterusnya, maka itu masih lagi dibolehkan. Sebab hak ni tidak berkait dengan tak imam. Dia dalam masa yang sama selagi mana kita ni musafir kurang daripada 4 hari ataupun hijab kita tak tahu bila selesai agama masa tu. Baik. Kemudian hari Jumaat. Sebaliknya, seorang musafir yang menjadi imam kepada orang yang bermukim. Contoh. Kita sampai masjid, pak kita ni jenis duk ngajobah baju Melayu sama. Kalau orang tengok dengan janggut kita ni, orang kata tak lebah. Ada? Tak. Kadang-kadang tu imam makan biasa ni, dia nampak, potok guru besar ni. Selekar dia kata jadi tu imam. Apa lagu mana? Kita jadi tu imam lah ni. Kuasa duk kita dah lah. Hak tadi sebab kuasa di tu imam. Ini disebut. Kalau orang musafir jadi imam kepada orang hak mukim, maka harus mengqasarkan solatnya. Boleh kalau dia nak qasar solat dia. Cuma sebutlah sepatah kali Jumaat. Hamba musafir ni. Jadi hamba nak qasar semaya. Jadi lepas hamba bisa salat, pakat bangunlah hak mana hak mukim tu. Kalau kebetulan dengan ada juga hak sampai musafir dengan hamba, maknanya boleh bisa salat sekali. Baik. Dan selepas mengucapkan salam sebaik selesai 2 rakaat, dia sunat segera memberitahu makmum dengan berkata, cukuplah solat kamu, aku adalah seorang musafir. Boleh. Maknanya kalau ada makmum hak tak tahulah. Baik. Hal ini berdasarkan hadis. Ni hak dia sebut ni. Apa dia punya dalil dia. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika ditanya, "Ma balal musafiri yusalli rak'ataini idza farida wa arba'an idza tamma bi muqimin?" Faqala tilka hiya sunnah. Ada sahabat mari tanya Ibnu Abbas, bagaimana halnya musafir, dia bersolat 2 rakaat bersendirian dan 4 rakaat ketika mana mengikut tu imam hak bermukim. Dia tanya, dia nak penjelasan daripada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dijawab, dia kata tilka hiya sunnah. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya lagu tu. Kalau kita sampai di tempat masjid mukim, pas betul pada masa tu imam masjid mukim ni tengah duduk semaya. Maknanya kalau semaya sore 2 rakaat, kalau semaya dengan imam dia kena semaya 4 rakaat. Dan inilah sunnah. Riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Seterusnya begitu juga hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu an katanya, ya ahlal baladi sallu arba'an fa inna qaumun safrun. Dalil nombor 2. Hak mana tu imam, contohlah kita sampai sini, tiba-tiba tu imam tolak kita ataupun orang mukim tolak, tu imam tak ada. Dia nampak kita ni pakai serba, pakai piyah berapa ni, pas pula berjanggut pula jubah, dia petolak jadi tu imam selekeh. Jadi kita semaya. Kalau kita nak sebut di awal tu pun boleh, sebelum semaya. Hamba musafir ni jadi hamba semaya 2 lah. Maknanya hari Jumaat lepas pada hamba wisalah boleh pakat bangun. Hak mana hak mukim. Dia kalau hak musafir gak boleh wisalah sekali dengan hamba. Boleh sebut gitu. Ataupun kalau lepas semaya pun kita boleh sebut juga. Takut demo tu duduk nunggu, duduk ingat kita baru ingat 2. Kita semaya 2 rakaat, kita duduk tayakhir. Pah kita wisalah adalah. Takut makmum duduk main subhanallah, subhanallah. Takut makmum duk ingat kita ni terlupa bilangnya rakaat. Takut jadi lagu tu.
Jadi hadis ni lah kita boleh sebut, ya ahlal balad, wahai penduduk di sini, salu arba'an, pakat-pakatlah semaya 4 rakaat, sebab kami ni musafir belakang ni. Boleh royak masa tu, tak apa, tak ada masalah. Cuma makmum jangan jawab beres, jangan jawab lagu tu, tak apalah. Jawab lagu tu semaya semula. Gimana? Baik, hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maknanya untuk beri kesedaran kepada makmum tadi supaya bangun. Pas pula takut ada muslimat pula. Jadi kalau kita sebut dengan lagu tu, maknanya muslimat tahu dah ni, hamba berimeh dengan orang musafir ni. Jadi dia dua, lepas tu hamba kena bangun untuk cukup bilangnya rakaat. Kalau hari Jumaat tanya, pahala mana ustaz pahala kita mari pahala Jumaat nak penuh. Mudah-mudahan boleh penuh lah, sebab ada kita kata sini, maknanya ada permasalahan lain pula berkait dengan tu imam yang musafir tadi. Baik, untuk seterusnya hari Jumaat, jamak ni hak ni kita sambung minggu depan insya-Allah. Maknanya selesai kita hari ni berkenaan dengan tajuk qasar dulu. Minggu depan kita akan bincang, kita akan cerita berkenaan dengan tajuk jamak, dan juga jamak hak dalam mazhab kita ni galak tapi tak ada orang buat. Mazhab kita sebut benda ni boleh jamak, tapi tak buat tempat kita. Jamak ke dia hari Jumaat? Jamak hujan. Rasa kalau tu ben buat kena panggil ke majlis, tak tu kalu rasanya. Tapi mazhab kita sebutlah ke fiqh. Imam Syafi'i ambil hadis kisah Nabi semaya, Nabi jamak, tapi Nabi tak qasar lah. Nabi jamak, tapi Nabi tak qasar. Dalam keadaan hujan, pondok ribut, pondok cuaca nak kata sejuk, pondok panas telajak pondok. Jadi Imam Syafi'i ambil tadi, di antaranya digunakan untuk hujan. Itu di antaranya. Oh, orang Arab. Kalau kita duduk Yaman, orang Arab. Bonyeng hujan. Oh, berada halus. Jamak, hujan. Lepas tu kaci masjid. Cuma dia kaci ruang utama lah. Kaki 5 masjid luar, tak kaci. Orang sampai semaya lewat ni kelik lepas tu. Cuma tempat kita ni tidak ada, tak dibuat. Bolehlah kalau nak buat tu imam kena nanya majlis hasbata. Kata tu imam, kata ustaz guanda ni dalam mazhab Syafi'i kita ni ada ni pak kita boleh sebelah dua belah. Hujan lebat. Sudah semaya nak kelik nak mari semula berasa malah kalah. Ngalecoh ngap gapo. Boleh ke ustaz? Cerita nanya. Mak ayah kata, boleh Lah, siapa dia lagi nak terang? Majid Bukit Marga. Boleh. Jamak hujan. Jamak yang tidak dipraktikkan, mengaji saja. Ada. Dan ni di antara pandangan-pandangan yang kita kata kuatlah dalam mazhab kita ni. InsyaAllah ni minggu depan insyaAllah. Dan kita akan rekam sekali tajuk jamak untuk muslimat hak mari haid. Jamak untuk muslimat hak mari istihadah. Ini di antaranya juga. Satu perbahasan juga. Jamak untuk mereka-mereka dikiaskan daripada istihadah. Boleh untuk mereka-mereka yang sakit, yang tidak lagak. Sakit berat sangat. Tak boleh nak bangun. Lepas tu orang kena cara. Nak pergi bilik air kerek-kerek pun. Hak sakit tu pun berahak. Pak kita hak jom ngakak ni sama telah lah. Lengup. Lagu mana? Penuh tu memang kena penuh. Qasar tak boleh. Qasar ni hanya untuk melakukan perjalanan sahaja. Kita diberi kedengarannya untuk jamak sahaja dari tajuk ni. Qasar tak boleh. Jamak sahaja dibolehkan. Qasar tidak dibolehkan. Qasar tidak dibolehkan. Baik. Jadi hak tajuk jamak tu insya-Allah kita akan baca pada minggu hadapan dia insya-Allah. Mudah-mudahan kita kata sini hari Jumaat sedikit sebanyak tajuk dalam masalah handphone tadi, soal jawab ataupun fatwa dari tajuk tu, dan juga tajuk qasar yang telah kita dengar 2 minggu lepas dan juga hari ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat jadi panduan lah dalam kita melayari sakit-baki daripada kehidupan kita ni. Ada orang nak minggu sekali, ada orang sebulan sekali kena pergi Kuala Lumpur, kena pergi Johor, macam-macam lah. Dan kita manusia ni banyak tanggungjawab dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dapat jadi panduan lah untuk kita semua,
insya-Allah. Pas orang ada 2 rumah lagu mana? Ni so lagi. Orang ada 2 rumah ni. 3 rumah ataupun orang ada 4 rumah. Ada hak ni peminggu depan insya-Allah. Fatwa-fatwa tajuk ni. Dan fatwa-fatwa tajuk ni insya-Allah. Dan hari Jumaat sekarang ni kita berada di bulan Muharram. Di antara puasa yang afdal lah lepas pada Ramadan, iaitu puasa di bulan Muharram. Hari ni kita berada pada hari yang ke-9 Muharram, esok 10. Kalau biasanya hari 10 je asalnya. Cuma bila mana Nabi SAW tengok di antara ahlul kitab berpuasa pada hari 10 Muharram, dia orang jawab lah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Musa daripada Firaun. Pada hari tersebut jadi kami berpuasa. Dan Nabi sebut, Nabi kata aku lebih berhak lah untuk puasanya. Cuma Nabi sebut, Nabi kata sekiranya umur Nabi panjang, Nabi akan puasa pada hari ke-9 lagi. Cuma ulama agak berbeza pandangan. Ada sebut hari ke-10 saja bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ada yang sebut buat hari yang ke-9 dan juga ke-10. Ada sebut hari 10 dan juga hari ke-11. Hak sebut 3 hari pun ada di antara pandangan. Semata-mata untuk mukhalafah, supaya amalan puasa tadi bersalahan dengan pokok ahlul kitab. Itu tujuan dia. Pak kita ni direct lah kalau ikut. Baik 9, 10, 11, lepas tu kalau buat 3 hari, ataupun ambil 9, 10 pun boleh, ataupun 10, 11 pun boleh, kalau malah telajak pun 10. Kemudian hari Senin sunat puasa hari Senin. Amalan manusia diangkat pada hari Senin dan juga kami. Lepas tu Selasa, Rabu, Khamis, 13, 14, 15 Zulhijjah, hari putih. Hari putih. Jadi mana-mana di antara kita yang kita kata sini bersorok untuk puasa maka amaklah digalakkan insya-Allah. Untuk akhirnya hari Jumaat, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Perbezaan hari dalam perjalanan ramai kita rasanya macam dikeliru sebab antara hari yang dikira dalam Islam kita bermula maghrib. Hari biasa kita lepas normal lah, kurang tak tu kan. Jadi untuk perjalanan untuk hari masuk keluar tu dikira mana Ustaz? Sebahagian mereka mengira tengok pada masa dia tubik lah. Tengok masa dia tubik. Sebab kalau kita tengok balik kepada hari ni, contoh. Betul lah maknanya Islam bermula daripada maghrib. Kalau hak biasa ni, dunia ni dia guna J12. Cuma banyak kalau kita tengok di antara bagaimana contoh perkiraan hari, bermulanya bila mana benda tu berlaku pun ada juga. Contohlah Nabi SAW menyapu khuf selama berapa hari? Untuk musafir 3 hari. Bilakah permulaan dikira mula-mula sekali untuk nak kira 3 hari? Tidak kira masa ambil air semaya. Tidak kira ketika mana matahari terbit naik. Dikira bila mana berlakunya terbatalnya wudu. Contoh, kita ambil air semaya pagi tadi sebelum subuh. Kita sauk khuf. Kita batal pukul berapa? Sudah makan nasi lauk pagi, pukul 8.30 masuk jambe. 8.30 hingga 8.30 esok baru dikira sehari. Tidak semestinya dengan bulan bintang dah. Ada yang perkiraan hari itu di antara contohnya. Jadi sini ada juga perkiraan hari dengan cara tadi lah. Bilakah kita bermula musafir? Di antara contoh. Itu juga di antara cara yang dikira mengikut hari. Bukan berpandukan kepada maghrib ataupun J12 malam. Wallahu a'lam. Maknanya sebahagian tu dikira, dia kata cukup. Maknanya hamba musafir 4 hari, 8 hari ni hamba start musafir. Maknanya esok, lusa, tula, tubing. Itu dikatakan sebagai 4 hari. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.